الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak pengurusan Masjid Al-Irsyad, Nadir Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, hadirin tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan pertemuan kita dengan ucapan syukur di atas peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutamanya peluang untuk kita dapat datang ke awal ke rumah Allah. Tak semua orang mampu pada waktu itu datang awal ke rumah Allah, lagi-lagi pada hari Jumaat dalam kesibukan tugasan, pekerjaan, perniagaan. Namun syukur Allah pilih kita untuk datang awal ke rumahnya, maka jangan lupa untuk kita berniat iktikaf padanya. Mudah-mudahan dengan kita duduk ataupun berada di rumah Allah sudah tercatat ganjaran dan pahala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah berikan kepada kita pelbagai nikmat, kerana hanya dengan syukur menjadikan setiap daripada kita bersifat hamba. Hanya dengan bersyukur menjadikan kita sentiasa tenang di dalam hati dan jiwa kita. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita nak mengambil pengajaran daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan kota Mekah. Maka kita tak lama lagi akan tiba pada bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada bulan kelahiran Nabi, daripada banyak benda yang kita boleh ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak ambil tentang akhlak Nabi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk mendidik akhlak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Nabi SAW diutus untuk mendidik, mengajar kepada manusia berkenaan tentang akhlak. Maka akhlak Nabi SAW terlalu banyak untuk kita kupaskan pada waktu ini. Tetapi kita nak ambil bagaimana akhlak Nabi dengan musuh-musuh Nabi. Akhlak Nabi dengan orang yang banyak menyakiti Nabi. Bahkan bukan untuk tempoh yang sekejap, hampir 20 tahun. Kalau kita tak kira permulaan Islam, Nabi berdakwah secara sembunyi, orang Quraisy telah menyakiti Nabi SAW hampir 20 tahun. Pada waktu itu mereka menyakiti Nabi SAW. Namun bagaimana akhlak baginda waktu pembukaan kota Mekah? Lalu kita nak belajar. Kenapa akhlak adalah penting? Sebab daripada banyak-banyak amalan yang sebenarnya berat ataupun bernilai ataupun besar, ketika mana pada neraca timbangan amalan pada waktu hisab, yang paling memberatkan neraca timbangan adalah amalan akhlak kita. Solat memang kita kena buat, itu tanggungjawab kita. Puasa memang kita kena buat, itu tugas kita sebagai hamba. Mana-mana yang fardu kewajipan, kita mesti kena buat. Tetapi selain daripada itu, yang memberatkan neraca timbangan kita adalah akhlak. Ini berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq."
Tidak ada perkara yang boleh memberatkan timbangan amalan manusia pada hari kiamat lebih daripada akhlak yang baik. Akhlak. Sebab itu Nabi SAW datang dengan akhlak. Dan kelak yang menjadikan kita muflis pada hari akhirat bukan kerana kita tidak ada pahala, bukan kerana kita tidak ada amalan, tetapi yang menjadikan manusia muflis pada hari akhirat kelak pun adalah kerana akhlak dia yang buruk. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, adakah kamu tahu siapakah orang yang sebenar-benarnya muflis? Siapa orang yang sebenar-benarnya muflis? Bagi kita, muflis mungkin adalah orang yang tak ada duit, tak ada pendapatan dunia. Maka itu pun jawapan para sahabat. Mereka kata, wahai Rasulullah, yang kami tahu orang muflis adalah orang yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham, wala mata', dan tak ada apa-apa. Maka sabda Nabi SAW, itu muflis dunia. Tapi apakah muflis akhirat? Orang yang datang pada hari kiamat bukan kerana dia tidak ada pahala. Pahala dia banyak. Sabda Nabi SAW, man ja'a, orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan tanwin, menunjukkan kepada banyak, bisolatin, dengan solat yang banyak, wasiyamin, dengan puasa yang banyak. Pahala dia banyak, dia tak ada masalah daripada sudut pahala. Namun kenapa dia menjadi muflis padahal pahala dia banyak? Sabda Nabi SAW, wa qad syatama hadha, tetapi masalah dia akhlak dia buruk, dia ada mengumpat orang tertentu. Wa qadhafa hadha, dia dekat dunia ada menuduh, melulu orang yang tertentu. Wasafaka dama hadha, dia ada menyakiti orang yang tertentu. Dan malangnya dia tak bertaubat. Dia tak bertaubat. Dan yang paling susah untuk bertaubat adalah kesalahan dengan manusia. Macam mana kita nak minta maaf dengan orang? Kadang-kala ego kita, sombong kita, kesalahan kita pada pasangan kita, kesalahan kita pada anak-anak kita, kesalahan kita pada ibu bapa kita, kesalahan kita pada jiran tetangga, itu yang paling susah untuk minta maaf, untuk bertaubat. Maka sabda Nabi SAW, orang ni dia mempunyai akan amalan yang banyak. Amalan dia banyak, amalan dia tak ada masalah. Namun masalah dia pada akhlak dia. Dia ada sakiti orang, mengumpat orang, menjatuhkan maruah orang, menuduh orang. Maka Allah tidak berlaku zalim. Orang yang menyakiti manusia dia kena balas di hari akhirat. Tetapi seperti mana sabda Nabi SAW, hutang pada hari akhirat mesti dibayar dengan pahala. Maka Allah akan ambil pahala dia dan diberikan kepada orang yang dia berakhlak buruk di dunia. Maka sebab itulah kita nak belajar daripada akhlak Nabi SAW, dan kita nak belajar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Maka ketika mana pembukaan kota Mekah, baginda Nabi SAW telah membawa tentera yang besar dalam jumlah lebih kurang 10,000 orang ke kota Mekah. Jumlah yang sangat besar. Orang Quraisy bilangan tentera dia pun pada waktu itu hanya ada beberapa ribu orang, 3-4 ribu. Tapi tentera yang Nabi SAW bawa pada waktu itu berjumlah 10,000. Kenapa Nabi bawa tentera? Sebab orang Quraisy mereka telah melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Mereka berjanji untuk berdamai selama 10 tahun. Berjanji untuk tak nak ganggu Nabi, tak nak mengganggu orang yang bersama dengan Nabi. Tetapi mereka pergi bunuh orang-orang Khuza'ah yang merupakan sekutu Nabi SAW. Maka baru 2 tahun perjanjian, orang Quraisy pada waktu itu dah khianati perjanjian. Maka daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat, orang yang tidak menepati perjanjian itu bukanlah sifat orang yang beriman. Orang beriman, dia akan cuba sedaya upaya untuk menepati perjanjian. Bahkan orang yang tidak menepati perjanjian sifatnya adalah orang munafik. Maka orang Quraisy mereka janji untuk tidak mengganggu Nabi SAW 10 tahun. Maka baru 2 tahun perjanjian mereka telah menyerang sekutu Nabi SAW, orang-orang Khuza'ah. Maka pada waktu itu Nabi SAW bawa tentera dengan jumlah yang besar 10,000.
Ketika mana peperangan Ahzab, tentera Nabi hanya 3,000. Itu pun termasuk golongan munafik yang terpaksa ikut. Tetapi bila Nabi tak diganggu dengan Quraisy, Nabi tak diganggu sebab ada perjanjian damai daripada penghujung tahun 6 Hijrah sampailah pada bulan Ramadan tahun 10 Hijrah, lebih kurang 2 tahun. Nabi dapat hantar surat ke Rom, ke Farsi, ke Habsyah, kepada semua pembesar-pembesar tanah Arab. Nabi dapat berdakwah tanpa gangguan. Maka daripada 3,000 tentera pada perang Ahzab, dalam tahun 8 Hijrah, Nabi punya tentera dah berjumlah 10,000. Ini pun antara pengajaran yang kita boleh dapat bila dalam hidup kita boleh belajar untuk tidak terganggu dengan halangan-halangan yang kecil. Sebenarnya banyak yang kita boleh dapat dalam hidup. Banyak. Nabi SAW daripada 3,000 tentera, apabila diganggu oleh Quraisy, tetapi bila Quraisy tidak lagi mengganggu dakwah Nabi selama 2 tahun baru, jumlah tentera Nabi dah berjumlah pada waktu itu 10,000. Maka Nabi SAW bawa 10,000 ke Mekah pada bulan Ramadan. Pada waktu itu adalah bulan Ramadan. Ketika mana Nabi SAW sampai ke tempat yang bernama Marruz Zahran, Abu Sufyan berjaya masuk ke kemah Nabi, dibawa oleh Abbas, pakcik Nabi. Dan pada waktu itu dia minta perdamaian dengan Nabi, tapi Nabi tak nak berdamai. Sebab dah berdamai, pada waktu itu mereka khianati perjanjian, maka Nabi nak bawa tentera masuk Mekah. Namun Nabi masih pemaaf. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berada dekat 3 tempat ketika mana tentera Islam masuk, selamat. Barang siapa yang berada dekat dalam rumah dia tak keluar, maka dia akan selamat. Barang siapa yang berada dalam Masjidil Haram, dia tak keluar daripada Masjidil Haram, selamat. Barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan sebab dia pemimpin pada waktu itu, maka selamat. Maka daripada sini juga kita belajar akhlak Nabi, bagaimana Nabi SAW meraihkan Abu Sufyan. Walaupun dia bukan Islam pada waktu itu, cuma dia adalah pemimpin. Maka walaupun benar dalam Islam yang paling tinggi adalah taqwa, inna akramakum indallahi atqakum, tapi dalam akhlak Nabi ajar setiap orang, terutama yang merupakan pemimpin, yang ada jawatan, orang daripada kabilah yang tertentu, Nabi SAW akan muliakan walaupun yang bukan Islam. Contohnya adalah seperti mana Abu Sufyan dan banyak sahabat yang lain. Abdullah Al-Bajali, dia pemimpin kaum dia, Nabi SAW muliakan. Lalu pemimpin-pemimpin daripada kaum yang bukan Islam, Nabi SAW muliakan. Maka Nabi SAW masuk ke Mekah pada tarikh 17 Ramadan. Pada tarikh 17 Ramadan. Lalu 17 Ramadan bukan sekadar nuzul Al-Quran, wahyu pertama mengikut sebahagian pandangan, tetapi 17 Ramadan adalah peristiwa pembukaan kota Mekah. Maka Nabi SAW masuk dalam keadaan Nabi menang. Orang yang menyakiti Nabi, orang yang pernah kurung Nabi selama 3 tahun ketika mana Nabi di Mekah, orang yang pernah bunuh banyak sahabat ketika mana Nabi di Mekah, orang yang tak biarkan Nabi walaupun selepas Nabi dah berhijrah ke Madinah, mereka tetap ganggu Nabi, orang yang banyak menyakiti Nabi. Kita kalau kita dapat kalahkan musuh kita, bagaimana keadaan kita? Bangga, sombong. Pada waktu itu cara bercakap pun berbeza. Ada sebahagian orang lagi teruk bila dia dapat kalahkan musuh dia, dia balas dendam, dia sakiti kepada musuh dia dan sebagainya. Tapi sebenarnya dendam berbahaya. Dendam dia akan merubah orang daripada dizalimi berubah kepada menjadi penzalim. Asalnya dia mungkin dizalimi sebab musuh dia sakiti dia, tapi bila dia dendam dan dia nak balas kejahatan tersebut dengan emosi, maka dia akan berubah daripada orang yang dizalimi kepada penzalim. Sebab itu di dalam Al-Quran, dalam juz yang ke-25, saya tak nampak, saya duduk lebih tinggi daripada Quran. Okey. Lalu dalam juz yang ke-25, dalam surah Asy-Syura, Allah ingatkan, walaupun kita boleh balas kejahatan dengan kejahatan, dalam surah Asy-Syura, surah juz yang ke-25,
pada muka surat yang ke-487. Muka surat 487. Maka pada muka surat 487 surah Asy-Syura, Allah ingatkan supaya jangan balas dendam. Nak balas kejahatan dengan kejahatan boleh, sebab itu adalah hak kita. Ada orang buat jahat pada kita, kita nak balas jahat kepadanya, boleh. Tapi bagus jangan, sebab bila kita balas, selalunya kita akan balas lebih. Firman Allah, wa jazaa'u sayyi'ah, dan balasan kepada kejahatan, sayyi'atum mithluha, boleh balas dengan kejahatan, syarat dia mesti sama. Ada orang sakiti kita, di situ datangnya qisas. Apabila ada orang sakiti kita dan luka tersebut boleh dibalas sama, maka pada waktu itu boleh dibalas. Tapi syarat dia kejahatan mesti balas sama, tak boleh lebih. Namun Allah ingatkan, faman afa, barang siapa yang dia boleh maafkan kejahatan orang yang lain telah buat kepada dia, wa aslaha, bahkan dia boleh berlaku baik kepada orang yang menzalimi dia. Yang ini susah, paling kurang dia maafkan. Tapi kalaulah dia boleh jadi macam Nabi, berlaku baik kepada orang yang buat kejahatan kepadanya, janji Allah, fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan bagi pahala yang tak terkira. Berapa banyak pahala? Allah tak sebut berapa, tak terkira. Mungkin jutaan kali ganda, mungkin pada waktu itu ratusan juta kali ganda, sebab Allah kata pahalanya aku yang tentukan, tetapi Allah tak sebut berapa banyak. Kenapa Allah galakkan kita untuk maafkan, bukan untuk balas kejahatan dengan kejahatan, walaupun boleh? Kerana Allah ingatkan, innahu la yuhibbuz zalimin, Allah tak suka kepada orang yang zalim. Sebab manusia bila dibalas kejahatan dan dengan kejahatan, selalunya dia akan balas lebih, dan dia balas lebih, maka dia pula yang berubah menjadi kepada penzalim. Maka Nabi SAW masuk ke Mekah dalam keadaan, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebut, Nabi SAW masuk dalam keadaan penuh tawaduk. Padahal Nabi menang. Ini musuh Nabi, orang Quraisy, berbelas tahun, bahkan hampir 20 tahun menyakiti Nabi SAW. Maka Nabi SAW masuk dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebut dalam keadaan janggut Nabi menyentuh akan unta Nabi. Maksudnya Nabi langsung tak angkat kepala. Nabi SAW masuk, janggut Nabi sentuh unta Nabi. Maksudnya dalam keadaan tunduk. Itu cara Nabi SAW masuk ke Mekah. Padahal menang lawan musuh. Padahal Nabi boleh seksa orang Quraisy pada waktu itu dengan kehendak, ataupun paling kurang boleh halau, ataupun paling kurang pada waktu itu boleh rampas kekayaan mereka, seperti mana yang mereka buat pada Nabi dan para sahabat. Tapi dalam kitab, dalam sirah disebutkan, Nabi masuk dalam keadaan menundukkan kepala, sehingga janggut Nabi sentuh pada unta Nabi SAW. Tawaduk. Pada waktu itu tidak sombong, walaupun dah menang. Walaupun Nabi SAW dah menang. Maka Nabi SAW masuk daripada arah Telaga Zituwa. Nabi SAW bila masuk ke Baitullah, Nabi tawaf terlebih dahulu 7 kali tawaf sunat. Nabi tak buat ihram waktu itu. Nabi tidak umrah pada waktu itu. Nabi SAW tawaf sunat, seraya Nabi menjatuhkan berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Sambil tawaf Nabi jatuhkan berhala, dan Nabi membaca 2 ayat. Satu ayat daripada surah Al-Isra, dan satu lagi ayat daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada surah Saba, daripada surah Al-Isra ayat yang ke-81 dan surah Saba ayat yang ke-47. Dan Nabi jatuhkan berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah. Bila habis tawaf, maka Nabi SAW solat sunat tawaf. Nabi SAW masuk Kaabah. Nabi SAW masuk Kaabah. Ada kisah dia antara Nabi dengan pemegang kunci Kaabah, Uthman bin Talhah, yang mana ada kisah dia sehingga Nabi pulangkan balik kunci kepada dia, dan sehingga ke zaman kita kunci Kaabah berada pada keturunan Uthman bin Talhah. Padahal dia tak masuk Islam pun.
Pada waktu Nabi serahkan balik kunci Kaabah pada dia, waktu tu dia belum masuk Islam. Tetapi Nabi SAW tidak ambil hak dia yang pada waktu itu menjadi penjaga Kaabah. Nabi serahkan balik kepada dia. Dan sehingga ke hari ini, kunci Kaabah berada di dalam jagaan keluarga Uthman bin Talha. Uthman bin Talha ni baik. Cumanya waktu perang Uhud, keluarga dia lebih kurang 11 orang ataupun lebih terbunuh dalam peperangan Uhud. Sebab itu dia tak suka Nabi SAW, tetapi akhlak Nabi yang baik, Nabi serahkan balik kunci Kaabah kepada dia. Akhirnya dia masuk Islam. Maka Nabi SAW masuk ke Kaabah bersama dengan Bilal bin Rabah, dan kemudian dalam sebahagian riwayat menyebut bersama pada waktu itu dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dengan Bilal, dua orang yang teman Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah, dan Nabi SAW solat di dalam Kaabah. Dan pada zaman kita dia dah ada tanda dah dekat mana tempat Nabi SAW solat di dalam Kaabah. Kemudian Nabi SAW bila dah selesai solat, Nabi SAW keluar, dan Nabi SAW beri kepada pada waktu itu khutbah ringkas. Waktu itu dekat depan Nabi, semua orang Quraisy telah dikumpulkan. Semua. Kita kalau nampak orang yang dah sakiti kita berpuluh tahun, pada waktu itu habis mereka. Kita terlalu ikut emosi. Tapi pada waktu itu semua orang Quraisy telah dikumpulkan. Nabi kekal di atas Kaabah sambil memegang pintu Kaabah, dan Nabi SAW beri khutbah. Antara intipatinya adalah jangan mensyirikkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Antara intipatinya adalah pada waktu itu pembunuhan pada zaman jahiliyah tidak lagi boleh dituntut pada waktu ini. Semuanya dimaafkan, pembunuhan pada zaman jahiliyah. Kemudian antara intipatinya adalah pada waktu itu kemuliaan di sisi Allah hanyalah takwa. Bila Nabi dah bagi khutbah yang ringkas, maka Nabi sebenarnya memang cakap ringkas. Nabi jarang ada khutbah yang panjang-panjang. Nabi solat panjang, khutbah ringkas. Itu Nabi SAW. Bahkan Nabi ni bukan seorang yang banyak cakap pun. Kalau kita baca dalam Syama'il, Nabi seorang yang banyak diam, sallallahu alaihi wasallam. Orang banyak terkesan dengan Nabi bukan dengan ucapan Nabi. Orang banyak terkesan dengan Nabi dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang Quraisy, wahai orang Quraisy, apa yang kamu rasa aku akan buat dengan kamu? Sebab mereka dah kalah dalam peperangan. Maka apa jawapan mereka? Mereka menjawab, khaira, kami harapkan engkau berlaku baik kepada kami wahai Muhammad, kerana engkau adalah saudara kami dan bapa kamu adalah saudara kami. Sebab dah kalah nak cakap apa lagi? Sebelum ini orang Quraisy sombong, mereka sakiti Nabi walaupun selepas Nabi dah berhijrah. Maka apa yang Nabi buat? Kita, kalau cuba kita bayangkan kita berada dekat tempat Nabi, orang yang dah sakiti kita puluhan tahun, apa yang kita buat? Musuh tu dah ada depan mata, boleh penggal, boleh halau, boleh rampas harta dia, boleh malukan dia. Tapi apa yang Nabi SAW buat? Aqulu lakum, aku akan berkata dengan kamu seperti mana Yusuf alaihi salatu wassalam pernah memberi jawapan kepada adik-beradiknya yang telah mencampakkannya ke dalam perigi. Apa kata Nabi Yusuf bila adik-beradik dia tahu, oh rupanya menteri yang kami minta tolong ni, menteri Mesir, sebenarnya adalah Yusuf yang kami campak dalam perigi. Maka apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan ke atas kamu pada hari ini. Tak ada celaan. Maksudnya apa yang kamu buat dulu, tak ada siapa yang akan ungkit, dimaafkan. Izhabu, pergilah ke mana kamu nak wahai Quraisy, antum utaqa, kamu semua dibebaskan kerana Allah. Habis. Pemusuhan puluhan tahun, apa yang Nabi buat? Semua Nabi maafkan tanpa ada paksaan masuk Islam, tanpa ada sebarang syarat diletakkan, tanpa sebarang ungkitan terhadap peristiwa yang lalu. Maka selama beberapa hari orang Quraisy mereka tak tahu nak buat apa. Nabi tak halau mereka,
Nabi SAW tak ambil harta mereka. Nabi SAW dan para sahabat pun bila dengar Nabi kata tak ada celaan, para sahabat pun tak ungkit benda yang lalu. Dan akhirnya tak ada jalan untuk orang Quraisy kecuali mereka semua masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Semua satu Mekah masuk Islam. Yang dah lari, bila mereka dengar sifat pemaaf Nabi, mereka patah balik dan akhirnya masuk Islam. Maka daripada sini kita dapat belajar tentang akhlak Nabi. Sebenarnya bukan senang nak maafkan orang. Sebenarnya bukan senang nak maafkan orang. Tapi adakah kita suka Allah maafkan kita? Padahal kita berulang kali buat dosa. Setiap daripada kita nak Allah maafkan kita. Padahal banyak kali kita janji dengan Allah, ya Allah kalau kau bagi aku ni, aku tak buat dah. Ya Allah kalau kau sembuhkan aku daripada sakit, aku dah tak buat dah. Ya Allah kalau kau bagi projek ni, aku dah tak buat dah. Kita janji dengan Allah. Tapi setiap kali kita janji, kita langgar. Kita taubat, Allah ampun. Kita taubat, Allah ampun. Maka kalaulah kita suka Allah ampunkan kita, maka kita kena ampunkan manusia. Sebab seperti mana kita tidak sempurna, sebenarnya manusia pun tidak ada yang sempurna. Dan manusia ni sebenarnya semuanya keluarga Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, al-khalqu kulluhum ayalullah. Makhluk semuanya adalah keluarga Allah. Lalu sebab itu, dengan kita memaafkan manusia, maka sebenarnya satu, Allah maafkan kita. Dan yang kedua, bila kita maafkan manusia, hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi berat, akan menjadi tak tenang apabila dalam hati kita masih ada dendam, masih ada marah, masih ada pada waktu itu ingatan terhadap sengketa yang lama. Sebenarnya kita yang sengsara. Kita yang sengsara. Tapi kalau kita maafkan, di situ sebenarnya datangnya ketenangan. Dan ianya tidaklah mudah untuk memaafkan manusia, tetapi itu adalah cara untuk kita beroleh hidup yang tenang, hidup yang baik. Inilah akhlak Nabi SAW sewaktu pembukaan kota Mekah. Dan insya-Allah kita berhenti di sini. Saya dah lebih 2 minit. Imam kata pukul 1 kena berhenti. Banyak cakap, susah. Lalu Nabi SAW, kita kena belajar daripada Nabi, yang mana Nabi SAW kurang bercakap. Tak banyak bercakap, tapi banyak orang terkesan dengan akhlak Nabi SAW. Mudah-mudahan kita boleh tiru akhlak Nabi bersempena dengan bulan Rabiul Awal yang bakal tiba. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.